Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat satu video nak bagi komen pasal video Muhyiddin yang dia buat menunjukkan muka sedih lepas dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya nak komen sedikit mengenai drama dia. Okey. Yang mana saya nak jelaskan dalam dua level, di mana perkara-perkara yang mereka tunjukkan kepada rakyat, dan level kedua saya nak jelaskan tentang apakah hidden agendas, yang mana drama yang mereka ada agenda lain sebalik perkara-perkara yang mereka mempermainkan dalam politik mereka. Okey. Kalau plainly kita tengok apa yang dia tunjuk adalah dalam video ni dia bagi tahu di mana dia menghormati Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Malaysia. Apabila dia tidak cukup majoriti, dia letak jawatan. Dengan tu dia nak claim diri dia menghormati perlembagaan. Okey. Kalau kita tengok apa yang sebenarnya dia dah buat, dia memang tak hormat pada perlembagaan. Di mana dia terus letak jawatan apabila dia tak cukup majoriti. Kan dia buat banyak perkara, dia dolak-dalik, okey, dia lari daripada dia tutupkan parlimen, macam-macam dia buat kan. Betul tak? Yang paling last pun dia cakap, okey, sekarang saya mendapati tiada satu MP pun mempunyai majoriti. Jadi untuk menangani COVID-19, saya nak terus jadi Perdana Menteri. Itulah paling last. Sebelum dia buat keputusan nak resign, itulah kenyataan dia. Jadi mana dia menghormati apabila dia sebagai Perdana Menteri tak cukup majoriti sokongan ahli parlimen, dia tidak sama sekali nak letak jawatan. Okey, lepas letak jawatan pula dia cakap dia menghormati perlembagaan, jadi dia letak jawatan. Jadi ini adalah satu kenyataan yang tidak berasas daripada dia lah, yang tidak benar sama sekali. Kalau kita kaji dengan bukti yang dia sendiri tunjukkan kepada kita. Okey. Jadi dengan ini saya ingin menyatakan yang Muhyiddin ni dia tak hormati undang-undang dan perlembagaan kita. Itu pertama. Yang kedua, dia cakap dia nak menangani COVID-19, dia nak selamatkan rakyat semua. Tapi realitinya dia menguruskan negara begitu buruk sehingga COVID-19 ni menjadi teruk. Okey, kes meningkat, banyak orang meninggal dunia, banyak orang membunuh diri, banyak orang hilang kerja. Okey? Dan ekonomi menjadi teruk. Jadi apa hak yang dia ada untuk dia cakap dia nak selamatkan rakyat? Okey? Apa benda ni? Dia dah hancurkan negara ni dan dia cakap macam tidak bertanggungjawab, tidak bermaruah diri. Dia cakap, "Oi, saya nak selamatkan rakyat." Setakat dia cakap dengan mulut dia sudah cukup ke? Realitinya apa? Ni manusia ni kena ada maruah diri sikit. Apabila awak tak boleh menguruskan negara, semua orang cakap buruk pasal awak, berundurlah. Ini apa ni? Lepas semua dah marah dia, kutuk dia, sampai dia letak jawatan, lepas tu dia claim orang ganggu saya. Ada orang nak rampas kuasa, jadi mereka ada agenda jahat, mereka jatuhkan saya. Okey, dia tak nak mengaku dia menguruskan negara dengan begitu buruk. Dengan ni saya nak nyatakan Muhyiddin ni bertindak sebagai seorang yang tidak ada maruah diri. Okey. Yang berikutnya,
yang paling teruk, paling saya benci pada Muhyiddin dan juga geng UMNO dengan geng ni lah, geng perikat semua yang dalam sebelum ni ada dalam Perikatan Nasional, dan juga paling utama Mahathir yang duduk di luar dan dengan sebenarnya geng yang sama. Ini yang saya paling benci. Sebelum ni pun saya dah buat satu video mengenai drama politik mereka, di mana saya beritahu, saya ramalkan semua perkara ni, semua drama ni sedang berlaku untuk kembalikan balik Barisan Nasional. Okey? Itulah tanda-tanda yang jelas. Okey, saya rasa itu yang akan berlaku. Perdana Menteri kita yang akan datang, saya percaya sangat daripada Barisan Nasional lah. Jadi ramalan saya tu agak tepat jugalah, di mana semua agenda ni untuk kembalikan balik Barisan Nasional. Okey? Saya dah nyatakan dalam video sebelum ni. Jadi dalam sudut ni saya meneliti balik. Okey? Saya lagi benci apabila tengok kenyataan media yang dia buat paling last dengan muka sedih dia. Apa yang saya rasa tidak puas hati dengan politician ni, dalam hati dia begitu jahat, tapi dekat luar tengok macam mana dia boleh buat drama sampai dia nak banyak rakyat akan tertipu. Ini semua tidak adil. Sepatutnya ini semua orang yang tak ada maruah diri lah. Apabila dia ada maruah diri, apa yang ada dalam hati dia, dia kena tunjukkan kepada semua orang. Jangan dalam hati lain, tunjuk dekat luar lain. Itu yang saya paling benci. Itu niatnya nak menipu rakyat. Okey? Okey, dari sudut itulah, dari sudut hidden agenda yang mereka ada tu. Okey, yang saya paling benci tu, saya nak nyatakan fakta saya. Okey, alasan-alasan saya mengapa saya rasa macam tu. Mengapa saya rasa ada drama, ada plan lain dalam mereka untuk kembalikan balik Barisan Nasional. Mereka berpura-pura bergaduh antara satu sama lain. Itu yang saya amat percaya, itu yang saya nampak apabila saya meneliti banyak perkara daripada awal Mahathir menjadi Perdana Menteri dan sehinggalah ini Muhyiddin Yassin resign. Saya kaji banyak perkara, saya dapati memang saya amat percaya ini adalah satu plan kembalikan balik Barisan Nasional. Okey, yang pertama saya nak menyatakan Muhyiddin Yassin ni seorang yang tidak berintegriti. Okey, yang pertama, dalam satu isu berlaku di kuil sivil, di kuil Hindu di sivil. Mungkin kalau tak faham, itu mengenai kematian anggota bomba lah, Adib. Okey, dalam rusuhan itu Muhyiddin Yassin memberi kenyataan media bahawa siasatan polis menunjukkan bahawa peguam telah membayar kepada gangster Melayu untuk masuk ke kuil itu, untuk mengancam kuil-kuil itu. Ada segala bukti video mengenai memang gangster Melayu masuk dalam tu. Dia bagi kenyataan media bahawa ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Itu saja. Tiada apa-apa tindakan jenayah pada gangster tu dan juga peguam yang membayar gangster-gangster tu. Apa punya negara ni? Muhyiddin ni masa tu Menteri KDN. Okey, Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ke dia ni ataupun cikgu moral? Dia cakap setakat tindakan tidak bertanggungjawab. Itu saja. Mana perginya tindakan jenayah? Apa polis buat? Ini menunjukkan Muhyiddin Yassin ni seorang yang tidak berintegriti. Mana dia ikut undang-undang? Ini undang-undang apa? Undang-undang bapa dia ke? Apa gangster masuk tempat orang beribadah, okey, dan buat rusuhan, mengancam dia buat gangsterism dalam tu, dan tak ada tindakan. Tak ada tindakan jenayah. Tak ada seorang pun gangster Melayu tu
dan juga peguam yang melantik mereka didakwa di mahkamah. Apa cerita ni? Okey. Yang berikutnya, saya juga pernah hantar aduan tentang scammers kepada Muhyiddin Yassin. Okey, mengenai scammers dah curi duit berbilion-bilion duit orang awam. Okey, scammer dah curi. Yang aduan tu dia diam diri saja. Satu balasan pun Muhyiddin Yassin tidak buat kepada saya. Jadi dengan ni saya ingin menyatakan Muhyiddin Yassin seorang yang tak ikut undang-undang, tak ada integriti. Okey, dia ambil tindakan double standard. Okey, saya menjelaskan fakta ini untuk mengkaji balik apabila seorang yang tak ada integriti, dia tak nak ambil tindakan yang orang curi duit berbilion-bilion duit rakyat. Okey, dan seorang buat rusuhan, punca menjadi rusuhan. Okey, jenayah tu dia tak nak ambil tindakan mengikut undang-undang. Bagaimana pula dia nak ambil tindakan pada kleptokrat? Dia cakap dia akan menentang kleptokrat. Jadi mereka membalas dendam. Dia bagi tahu alasan macam tu. Ada logik ke? Apabila seorang yang tidak integriti, mengapa dia nak beria-ria nak ambil tindakan pada kleptokrat yang rakan politik yang sama? Okey? Jadi ada something fishy, ada yang tidak kena pada Muhyiddin, di mana saya ingin menyatakan itu adalah tindakan yang berciri drama. Kita kena faham apabila satu mahkamah bagi hukuman, contohnya Mahkamah Tinggi dah beri hukuman kepada Najib. Adakah Najib sudah masuk penjara? Tidak. Di mana dalam proses mahkamah ni kita ada proses rayuan. Jadi di mana Najib boleh buat rayuan di mahkamah yang lebih tinggi lagi. Okey, dia ada dua peringkat, mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. Okey. Jadi bukan maksudnya apabila mereka gerakkan satu kes ke mahkamah, maksudnya kerajaan tu mengambil tindakan sehinggalah orang tu masuk penjara. Kita tidak perlu percaya 100% kerajaan tu memang ambil tindakan. Itulah drama yang saya nampak kepada Muhyiddin. Beberapa tindakan yang dia dakwa beberapa orang di UMNO di mahkamah itu, saya percaya itu adalah drama saja untuk menunjukkan mereka ada konflik. Okey, untuk tujuan nak kembalikan balik DN. Okey. Jadi fakta yang sebelum tu saya nyatakan menunjukkan Muhyiddin Yassin memang seorang yang tidak berintegriti. Jadi tindakan yang seterusnya menunjukkan dia ambil tindakan pada orang UMNO. Jadi kalau saya mengaji dua-dua benda ni, saya percaya tindakan yang diambil kepada orang-orang UMNO tu adalah pura-pura saja. Okey, di mana seperti saya nyatakan ada mahkamah yang lebih tinggi lagi, mereka boleh buat rayuan dan mereka boleh lepas bila-bila masa. Okey. Di mana dia initiate satu tindakan mahkamah, bukan maksudnya mereka memang ada niat untuk bertindak mengikut undang-undang. Saya tidak yakin. Okey. Jadi lagi satu perkara kita kena fikir, bagaimana dia membuat permainan sebelum dia letak jawatan. Dia jadikan Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Untuk apa? Saya percaya mereka punya planning nak kembalikan balik DN. Dan dia letakkan seorang ahli UMNO tu sebagai timbalan Perdana Menteri. Seolah-olah dia nak tunjukkan mereka ada satu persahabatan. Okey, mereka tu kawan. Tapi lepas tu dia pula tunjukkan Zaid Amidi tidak puas hati dengan Muhyiddin. Jadi Zaid Amidi mengapa? Kalau kita tanya mengapa Zaid Amidi tidak puas hati dengan dia?
Dia cakap pasal saya ambil tindakan. Mereka perlukan satu alasan. Salah seorang UMNO tu menentang dia dan keluar daripada parti, menjadikan dia tak cukup majoriti. Itu adalah part of drama. Jadi tindakan yang mereka nak ambil kepada Zaid Hamidi, tindakan mahkamah tu adalah satu drama untuk memberi satu alasan Zaid Hamidi menentang dia dan Muhyiddin Yassin hilang majoriti dan kembalikan balik UMNO. Plan ni jelas menunjukkan di mana Muhyiddin Yassin dah jatuh pasal ada orang UMNO buat hal. Lepas tu pula tengok-tengok apabila Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, bersatu 31 orang ahli parlimen tu menyokong pula. Okey? Macam mana dia jatuh lepas tu dia pergi sokong orang yang sama. Itulah dia akan bagi alasan. Kan Ismail Sabri itu sahabat saya jadikan dia timbalan Perdana Menteri. Itu adalah part of drama. Okey, ini tak, mereka dah tersusun. Mereka dah susunkan agenda mereka. Untuk setiap soalan tu mereka nak bagi jawapan. Okey. Sekarang Zaid pula yang keluar tu dah masuk sokong lagi. Jadi ini mereka nak terbalikkan, nak tukar Perdana Menteri. Pasal Perdana Menteri ada kuasa untuk menukar mana-mana menteri dalam kabinet. Tapi nak tukar Perdana Menteri itu kena guna kuasa agung. Jadi seorang Perdana Menteri yang sedang ada tu, mereka macam mana nak switch kepada Barisan Nasional. Mereka sendiri tidak boleh buat. Mereka tidak boleh gunakan proses parlimen saja untuk terus tukar Perdana Menteri. Sekarang kami nak pilih satu Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, Muhyiddin Yassin nak keluar berundur. Jadi kami nak tukar kepada Ismail Sabri. Mereka tak boleh buat. Kalau boleh buat, agenda mereka memang nak bawa Barisan Nasional. Jadi mereka boleh buat dengan proses itu. Sekarang hanya Agung boleh buat keputusan apabila seorang kena hilang majoriti dulu. Baru Agung boleh tukar Perdana Menteri. Okey, awak tak cukup majoriti, jadi awak letak jawatan. Jadi orang lain masuk. Kita tengok siapa ada majoriti. Itulah proses dia. Jadi untuk switch balik Barisan Nasional, itulah agenda mereka. Pura-pura saja lawan. Itu yang saya paling benci. Dalam pandemik COVID ni, banyak orang mati, banyak kesusahan rakyat melalui. Mereka tidak fikir pasal benda tu. Mereka fikir pasal macam mana kembalikan balik Barisan Nasional. Mereka buat macam-macam drama. Okey. Benci dah kalau macam tu. Kalau benda tu benar, benci dah. Apa punya manusia? Okey. Nak buat satu kerja tai macam tu. Barisan Nasional adalah satu kerajaan dijatuhkan pada pilihan raya yang lepas. Mereka ni Mahathir dengan Muhyiddin, okey, sanggup memburukkan nama diri sendiri nak kembalikan balik Barisan Nasional. Apa punya kerja gila ni? Sampai mereka tak fikir pasal kesusahan rakyat yang sedang melalui disebabkan oleh pandemik COVID-19. Apa punya pemimpin macam sampah. Okey, dah buat kerja begitu sampah, dia datang tunjuk muka sedih. Last dia tunjuk muka sedih supaya rakyat semua lupa pada apa yang sampah ni buat dekat rakyat. Saya tak kisah apa yang awak percaya pada apa yang saya cakap. The whole agenda to bring back Barisan Nasional. Nak percaya itu ke tak apa, itu satu ramalan saya saja. Tapi tengok saja apa yang memang jelas dia tunjuk. Adakah Muhyiddin menguruskan negara dengan betul? Apa hak ada dia tunjuk muka sedih macam ni? Okey? Dan menyatakan dia tak salah, dia menghormati perlembagaan lah, dia
ada orang ada agenda jahat dan berjatuhkan dia. Dia hilang majoriti, jadi dia terpaksa. Okey, terpaksa tak boleh jalankan tanggungjawab dia untuk mengawal COVID-19. Itu yang dia cuba maksudkan. Apa sampah dia cakap? Yang dia buat lain, yang cakap dia claim diri dia lain. Dengan tunjukkan muka sedih pula. Siapa yang jatuhkan Awang Muhyiddin? Kan awak punya semua satu geng punya drama untuk kembalikan balik UMNO, Barisan Nasional. Salah seorang mereka dari menjadi Perdana Menteri lah. Kerajaan sampah yang dibuang pilihan raya yang lepas, Barisan Nasional, kembalikan balik. Okey, jadi awak dengan Zaid berpura-pura gaduh. Okey, awak seorang yang tidak berintegriti. Okey, awak nak menghapuskan kleptokrat pula. Okey, apa punya pemimpin ni? Okey, kita nak pergi kaji satu benda lain lah. Di mana Muhyiddin ni, apa alasan dia dari Pakatan Harapan berpisah ke join balik UMNO? Apa alasan dia? Kan Anwar boleh jadi Perdana Menteri masa tu. Mengapa Muhyiddin Yassin dan geng dia begitu ada niat jahat untuk tak nak Anwar jadi Perdana Menteri, sehingga dia nak gabung dengan UMNO, di mana di sana ada Najib yang sebelum tu pecatkan dia dari menjadi timbalan Perdana Menteri itu. Okey, Najib yang pecatkan dia. Mengapa yang dia ni nak join mereka? Okey, ada logik tak? Kan sebelah sana musuh awak, sebelah sini apa salah Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri? Bukankah ini jelas menunjukkan mereka ada agenda, mereka tak nak reform? Jadi mereka risau apabila Datuk Seri Anwar mengambil alih kuasa Perdana Menteri, sistem akan reform. Jadi semua undang-undang, semua tindakan akan diambil mengikut undang-undang. Jadi bahayalah untuk orang-orang yang dah buat rasuah. Jadi pasal itulah geng ni risau. Saya amat percaya Mahathir adalah mastermind. Jadi mereka geng ni adalah, saya percaya Muhyiddin ni adalah orang suruhan Mahathir. Apa yang dia suruh dia buat. Jadi dengan ni dia dah lengkapkan task yang diberi oleh Mahathir lah, saya percaya, di mana kembalikan UMNO dengan menguruskan negara begitu buruk sehingga rakyat semua benci kerajaan tu. Dulu Mahathir buat rakyat benci pada Mahathir dan juga benci pada Pakatan Harapan. Lepas tu mereka jatuhkan Pakatan Harapan, mereka buka Perikatan Nasional. Lepas tu Muhyiddin pula buat rakyat benci pada dia, benci pada Perikatan Nasional. Okey? Dan last bawa balik Barisan Nasional. Dengan tu mereka cuba maksudkan tak ada kerajaan yang lebih bagus daripada Barisan Nasional. Okey? So jadi Mahathir dengan Muhyiddin dah buat kerja begitu jahat, satu kerja pengkhianat. Okey? Yang mana dia yakinkan seseorang, iaitu Datuk Seri Anwar, okey, seolah-olah nak bergabung dan nak reform negara. Lepas tu mereka betul-betul mengkhianati Datuk Seri Anwar, menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, okey, dan buat segala drama untuk kembalikan balik Barisan Nasional. Begitu jahat Muhyiddin Yassin dengan Mahathir. Jadi apabila dia tunjuk muka sedih, tolong jangan terperdaya. Okey, orang ni semua begitu jahat. Okey.
Jadi kita punya tanggungjawab sekarang. Memang negara buat masa ni tidak ada apa-apa peluang untuk reform balik dalam sebelum pilihan raya. Okey. Jadi rakyat akan diberi satu lagi peluang pada pilihan raya akan datang. Tolong pastikan hapuskan Barisan Nasional 100%. Kalau tidak, virus ni akan berulang balik. Termasuklah Mahathir punya parti Pejuang dan Muhyiddin punya parti Bersatu. Dan Barisan Nasional dan PAS. Semua ni pastikan harus dihapuskan 100%. Kalau tidak, masalah politik negara kita tidak akan selesai. Okey? Jadi ini adalah kuasa memang dalam tangan rakyat. Hanya fikir sendiri. Dan gunakan hak undi itu bagaimana. Okey? Cuba faham apa masalah negara kita. Masalah negara kita, kita salah pilih pemimpin. Okey? Apabila kita dah pilih pemimpin-pemimpin yang tak betul, jadi itu yang menyebabkan kita susah. Okey? Guna otak sikit. Jangan terpedaya dengan alasan-alasan agama, bangsa dan sebagainya. Fikir pasal sama ada negara kita diuruskan mengikut undang-undang secara adil atau tidak. Kalau tidak, tukar pemimpin. Cari mana pemimpin yang bagi masalah. Okey? Sungguh jelas kita dah lama tengok Barisan Nasional ni memang bermasalah. Penuh dengan pemimpin-pemimpin berrasuah. Okey, memang rakyat dah jatuhkan kerajaan tu. Tapi masalahnya tak jatuhkan dengan sepenuhnya. Apabila banyak orang masih tak sedar, okey, dengan kerosakan yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional, mereka pergi sokong lagi. Jadi itu yang menyebabkan separuh nyawa mereka survive. Okey. Dan Mahathir pula, okey, itu satu kesilapan daripada Datuk Seri Anwar telah memilih Mahathir, pengkhianat itu. Okey, mereka dah build satu parti dengan nama Bersatu. Okey. Bersatu tu dapat undi dengan nama Reform yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar. Okey, maksudnya mereka dah curi undi rakyat-rakyat yang undi untuk reform. Okey, mereka curi undi itu dan bergabung dengan separuh UMNO yang separuh nyawa, yang Barisan Nasional yang separuh nyawa, yang dipilih oleh pengundi-pengundi yang belum sedar lagi. Okey, yang mana Barisan Nasional yang merosakkan negara. Dua perkara ni. Okey, Bersatu yang mencuri undi reform dan juga separuh UMNO separuh nyawa tu dah gabung, sudah jadi majoriti. Okey, dan GPS di satu parti di Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak saya rasa. Okey, parti tu pula pergi sokong. Ini semua ada banyak pengkhianat. Okey, yang boleh beli dengan duit. Okey, jadi kita sekarang sudah ada banyak peluang untuk nampak siapa pengkhianat. Okey, siapa yang buat drama, siapa yang betul-betul nak berjuang untuk rakyat. Kita sudah ada peluang untuk tengok dengan jelas. Dengan ni Tuhan dah tolong kita banyak. Jadi pastikan next election, pilihan raya akan datang, hapuskan yang mana sepatutnya hapuskan, pilih yang mana sepatutnya pilih. Begitu mudah. Okey? Okey, itu saja mesej saya. Okey, jangan percaya pada Muhyiddin dan muka sedih itu. Okey, sekian video saya. Sekian, terima kasih.